dan apa tu? Membangkitnya. Betul tak nampak? Ba macam ya, ya. Membangkitnya. Dan membangkit akan kuda. Kalau ku kap ya udahlah kuda. Dan membangkit akan sungguh misalnya berkehendak berlumba dahulu daripada taulannya dan membangkit akan kuda citanya. Betul tak? Kuda cita mungkin bahasa Arab diterjemahkan kepada Melayu. Dan mencelo dengan hatimu dengan apa? Menyalo. Dan menyala-nyala dengan hatimu dengan apa? Dengan api. Oh, masya-Allah. Pada masa itu. Dengan api rindu. Tak apa kita baca. Dengan api rindu dan menjagakan tikau atas bahawasanya adalah umur kamu nafas yang satu. Tulang balik atas. Dan membangkitkan akan kuda citanya. Mungkin itu wallahualam, membangkitkan cita-citanya. Jadi di antara sifat mahmudah kita berlumba dengan sahabat kita kebaikan. Satu. Kedua, membangkitkan. Kuda ni mungkin kita alih kepada pacuan lah kita kata. Kok salah makna dia betul. Makna membangkitkan pacuan cita-citanya, memacu cita-citanya. Memacu, membangkitkan, meninggikan cita-citanya. Membangkitkan citanya dan menyala-nyala dengan hatimu. Masya-Allah. Maknanya ini juga perlu kita bangkitkan. Selain daripada kita tingkatkan amal kita, perlu juga kita bangkitkan semangat kita. Semangat juga perlu dibangkitkan. Macam makan lah. Bukan sekadar kita pastikan kita makan 3-4 pinggan, tetapi kita membangkitkan selera kita. Selera pun penting. Kalau sekadar makan tak selera, tidak memadai. Begitu juga amal. Tingkatkan amal satu, tingkatkan selera kita dalam amal. Dua-dua tu penting. Kalau selera ya ada, tapi tak beramal. Selera betul nak beramal lah. Tapi tu tak apa nak lalap lalu. Selera tu dah lah. Selera betul nak semayang. Tak apalah. Selera ni naik dah. Apa terjadi dah. Jadi selera kita. Itu maksud dia apa? Membangkitkan cita-cita yang menyala-nyala di hatimu. Menyala-nyalakan hati ini disebut oleh Nabi SAW disebut. Bermaksud dengan makna yang lain, kita disuruh memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, masya-Allah. Berlumba-lumba kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, tingkatkan keinginan berzikir itu sampai peringkat menyala-nyala hati kita untuk berzikir. Menyala-nyala hatimu dengan api kerinduan. Itu simbolik. Menyala-nyala hati kita ini dengan api kerinduan, bermaksud mengingati Allah dengan api cinta kerinduan. Macam mana nak buat itu? Tingkatkan api kerinduan itu. Maka Nabi SAW memberikan satu hadis kepada orang yang berzikir kepada Allah dengan menyala-nyala hatinya, berkobar-kobar. Ataupun kalau bahasa cinta kita, berbunga-bunga hati dia. Bila bertemu kekasih dia, macam mana keadaan dia bertemu kasih tu? Berbunga-bunga hati dia, menyala-nyala api cinta. Itu bahasa orang cinta lah, kita kata. Menyala-nyala api cinta bila bertemu itu. Berbanding dengan orang, dia jumpa tak apa tunang itu, jumpa dia latih, nampak. Mana tidak menyala-nyala hati dia. Dia jumpa juga, dia khabar nak jumpa tadi, jumpa tak? Jumpa dah. Tapi apa lebih?
Tak ada. Apa khabar? Sihat? Dah balik dah. Berjumpa tapi tidak menyala-nyala. Dengan pasangan kekasih yang berjumpa dengan api kerinduan, dengan api cinta. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut dalam satu hadis, sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun, sabaqa mendahului. Di sini ulama hurai dengan pelbagai huraian. Sabaqa mendahului. Dalam surah Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun. Kalimah sabiqun ini ada dalam surah Waqiah. Maka dalam hadis Nabi, sabaqal mufarridun, mendahului orang yang mufarridun. Mufarridun, sahabat tak faham maksud mufarridun. Mufarridun yang menyendiri, fardun. Tapi apa maksud mufarridun yang maksudkan Nabi SAW? Sabaqa, diketahui sabaqa mendahului. Ulama memberi kehuran mendahului kepada keredaan Allah. Silakan. Sebagai ulama kata mendahului masuk syurga di akhirat nanti. Silakan. Makna yang sesuai dengan hadis. Sabaqal mufarridun, mendahuluilah orang yang mufarridun. Sama ada mendahului kepada makrifat kepada Allah, mendahului kepada cinta kepada Allah, mendahului mendapat redha Allah, atau mendahului masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Apa itu mufarridun ya Rasulullah? Maka Nabi kata, al-mustahdiruna fi dzikrillah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ada satu kata al-muwalli'una fi dzikrillah. Yang disebutkan. Muwalli' ni orang yang menyala-nyala hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk mufarridun, orang yang menyala-nyala. Jadi digandingkan dengan dua makna itu. Ada satu al-mustahdiruna fi dzikrillah, bermaksud orang yang banyak di dunia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pula mengatakan al-muwalli'una, orang yang menyala-nyala hatinya berzikir kepada Allah. Maksud cantumkan dua itu. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang hatinya menyala-nyala api kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang hatinya menyala-nyala api cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud tidak sama darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang lalai hatinya menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang hadir hatinya menyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang bersangatan cinta menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sama. Maka beruntunglah orang yang menyebut nama Allah di dunia dengan penuh rasa cinta. Maka beruntunglah orang di dunia menyebut nama Allah fafadat ainah. Orang menyebut nama Allah maka bergelindangan air matanya. Tidak sama. Bahkan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergelindangan air mata, maka disebut air mata itu akan menghindar daripada api neraka. Maka kata satu hadis, air mata yang mengalir ketika mengingati Allah Subhanahu wa taala, mana-mana anggota badan yang terkena air mata tersebut, air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata yang rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata itu kalau mengenai mana-mana tubuh badan kita, maka tubuh badan itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka ada seorang ulama, apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika baca Al-Quran, ataupun bila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana menitis air mata, maka ulama tadi ambil air mata yang sedikit itu, maka disapu-sapukan di bahagian badan dia. Oh, air mata tak banyak, aku malam ni mengingati Allah, mengalirkan air mata, maka air mata malam ni untuk sapu tangan kanan. Malam tu mengingati Allah Subhanahu wa taala, mengalir air mata, dan air mata malam besok tu dia ambil sapu. Jadi akhirnya diketahui oleh murid dia, mana tuan guru dapat amal macam ni sapu-sapu air mata ke badan. Maka tuan kata, tidakkah kamu mendengar hadis Nabi SAW, air mata yang takut kepada Allah itu mana-mana kulit yang terkena maka tidak sentuh api neraka. Jadi kalau air mata tu kita biarkan mengalir ke pipi jelah kalau. Kita kan kono sampai ke tangan. Jadi tuan Syekh tadi ambil air mata tu sapu kat tangan kamu. Itu makna kata begitulah nilai seseorang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berlumba-lumba kita berbanyakkan zikrullah, berlumba-lumba kita membangkitkan cita-cita, menyala api kerinduan, menyala api cinta kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillahirabbil alamin.